Okey, hai pelajar-pelajar. Jadi, dalam video ni kita akan teruskan dengan soalan, apa ni, soalan apa, PT PAT 3 2019, soalan MARA 2019. Dan kita akan teruskan kepada soalan nombor 26 hingga 28 mengenai syair burung dan nuri. Jadi dalam syair ini adalah satu perkara, satu subjek. Pantun kita tahulah pantun. Kita tahu pantun, kita tahu sajak. Dan sekarang kita akan belajar tentang syair. Selalunya dalam sastra ni, mungkin pantun, mungkin sajak, mungkin syair, ada temanya. Temanya maksudnya apa yang dia nak luahkan, apa yang dia nak ceritakan. Kadang-kadang dia nak bentuk kelakar. Maksudnya, apabila anda baca, anda rasa funny, kelakar. Atau anda baca, anda rasa sedih. Sebab ini adalah satu cerita yang sedih. Atau kadang-kadang anda baca, dia adalah satu ajaran, moral. Atau anda baca mungkin adalah tentang topiknya, tentang pencemaran dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu topik yang saya rasa pelajar akan hilang banyak markah. Dan sebagai seorang cikgu pun saya rasa ini adalah sangat susah. Tapi sebab kadang-kadang pelajar, apa yang dia buat adalah dia baca dan dia tak faham. Apabila dia tak faham, dia pergi cari buku. Dia cari buku sastra, kemudian dia baca. Oh, 他是这样讲的 maksudnya. Tapi masuk ke peperiksaan sudah lupa, 忘记了. 我忘记他怎样讲了. Tapi sebenarnya cara yang baik untuk belajar sastra adalah anda boleh terus baca dan tahu maksudnya tanpa menggunakan buku. Ya, memang sangat susah lah. Tapi sepatutnya macam ini. Apabila anda baca, anda boleh faham maksudnya tanpa guna buku. Anda boleh guna buku lah. Tapi kalau guna buku, anda masuk ke dalam peperiksaan, anda akan lupa. Bukan satu pantun tau. Satu buku lah. Kamu tahu kan dekat sekolah kamu, satu buku sastra. Tingkatan 1, satu novel. Tingkatan 2, tingkatan 3. 3 buku. Macam mana nak ingat? Jadi, kita cuba sedaya upaya. Okey, jadi kita baca ni. Syair Burung Nuri. Ini tajuknya. Bermula wakah surat rencana Ikatan Fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena daripada pendapat kurang sempurna. Jadi sini dia tengah katakan apa? Dia katakan, kita boleh baca ada sajak, mula wakar benda yang dia nak ceritakan, ada sajak dan nazam tak kena pendapat yang kurang sempurna. Jadi dia kata mungkin fikirannya kurang sempurna. Apa yang dia fikir, mungkin dia stres lah. Mungkin dia sangat stres dan dia, kalau kamu stres sangat sedih fikiran kamu tak dapat fikir baik-baik, tak sempurna, stres sedih. Jadi kita boleh lihat daripada penyair bahawa dia lebih kurang sedih. Seterusnya, rangkap kedua, gerangan sungguh amatlah letak, perinya akal. Akal, kepala akal, gelap gelita, 很黑啊, gelap gelita. Hemat pun rendah, daif berserta. Daif maksudnya lah hina. Hina. Tambahan badan miskin dan nista. Maksudnya dia sini kata apa? Dia kata janganlah hina orang yang miskin. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kita boleh baca. Okay? Jangan hina orang yang miskin adalah tak baik. Jadi kita boleh lihatlah dekat sini. Kemudian, beribu ampun kiranya Tuan atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masyur gundah menawan, terperilah madah patik nin Tuan. Apakah maksudnya dekat sini? Jadi di sini dia katakan jika dia ada kata apa-apa yang salah, dia memohon maaf. Okey, daripada beribu ampun. 如果他有讲错话，他们mohon maaf.
Dituliskan sahifah supaya nyata barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir muda bukan menderita. Dakwat dan kertas tempat berkata. Apakah maksud ni? Jadi kita boleh lihat sini ya, ada barang gairah di dalam cinta. Maksudnya dalam perasaan satu cinta lah, kamu tahu boyfriend, girlfriend, cinta. Kemudian terfikir-fikir bukan menderita. Kamu fikir-fikir mungkin gembira tapi bukan sedih kan sebab ada tentang cinta. Dan dakwat tempat berkata. Maksudnya tulis. Okey, tulis tempat berkata. Jadi ini adalah tentang satu hubungan. Hubungan pasangan yang bercinta. Tidak kecewa. Dan mereka boleh meluahkan perasaan. Okey. Jadi ini adalah tentang cinta. Kemudian ini adalah tentang pasangan. Dan mereka perlu meluahkan pendapat, cakap dari hati. Okey, dalam syair ni, apa yang susah adalah buku akan cakap benda yang dia nak cakap. Tapi kadang-kadang dalam syair ni, setiap orang membuat interpretasi yang berlainan sikit. Maksudnya, dia mempunyai ruang untuk interpretasi. Maksudnya, apabila saya baca, saya rasa ini ialah cakap tentang ini. Tetapi, mungkin apabila anda baca, anda akan rasa, 他可能还是这样讲 benda lain daripada benda itu. Jadi, kalau kamu baca buku, beli buku sastra memang berlainan. Sikit-sikit akan tukar. Terpulang kepada interpretasi. Kalau saya cakap pun, saya akan cakap berlainan sikit. Sebab bila saya baca, ini yang saya fikir. Buku lain pun akan berbeza sikit. Terpulang kepada berapa ayat tu dia 代表什么 jelas ke tak jelas. Bagi saya rasa syair ni dia lebih kepada mendalam dan ada banyak interpretasi yang kita boleh katakan. Maksudnya, 我有我的想法，读了过后我有我的想法，我觉得他讲这样，你有你的想法，你读了你觉得他讲这样。Maksudnya, saya ada pendapat saya, kamu ada pendapat kamu. Itu yang susah dalam sastra. Tapi kadang-kadang tak boleh, kadang-kadang boleh. Okay? Sudahlah, nasib untung dan malang. Menggambah lautan berulang-ulang. Mudarat bukan lagi kempalang. Senantiasa di nasib dan walang. Apakah maksud ni? Jadi di sini kita boleh nampak nasibnya memanglah untung yang malang. Mungkin dia sangat malang. Dan ini adalah satu nasib lah. Berulang-ulang. Nasib lah. Maksudnya kalau kamu got bad luck. Then bad luck, you didn't have no luck. Bad luck. So, contoh sini bad luck. Bad luck is nasib. Sebab selalunya orang Melayu cakap kan, sudah jatuh ke longkang ke apa, nasib lah, apa boleh buat. Ini takdir Tuhan. Jadi, macam sedih, ini nasib lah, no luck your problem lah. Not your problem, is like 他讲的话就是代表他自己，他讲hidup ni kalau sedih 就是 I got no luck， 不是人的错，不是我的错，是 no luck 的错，差不多这样的东西了sekali lagi， 你有你的想法，我有我的想法，可能是对，可能是错，lebih kurang macam itulah saya. Hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa rentai negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri. Santap dan tak minum pun kari. Apakah maksudnya? Jadi sini adalah dalam sampai sini kita baca ini sudah episod 6 lah. Episod kita 6 kita baca hanya badan ke sana kemari. Maksudnya pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi situ. Segenap pergi ke desa, segenap pergi ke negeri, segenap pergi ke pantai, segenap pergi ke British, segenap pergi ke hutan. Bertambahlah sopan dan negeri, samtak nan tak minum pun kari. Sampai kadang-kadang dia pergi sini, pergi sana pun
Dia tak tahu mana mau pergi. Sampai dia tak minum. Lupa minum. Pergi sini, pergi sana, tak tahu. Blur-blur. Jadi saya tulis sini blur-blur. Ayat. Blur-blur. Blur-blur. Tak tahu nak pergi sini mana. Anyway, why semua blur-blur? Kerana tak tahu tempat nak pergi sini ke sana dan tidak makan. Tak makan. Sebab dia sini dia santap dan tidak minum pun kari. Bangun terjunum badan suatu, gunalah fikir tiada tertentu, laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan rendam, hancur di situ. Maksudnya dia kata apa? Dia kata sekarang dia kata fikirannya tidak tertentu. Tak boleh fikir betul-betul lah. Sedih sampai tak boleh fikir. Episod 7 lah. Sekarang kita baca episod 7. Dia sangat sedih. Sebab dia tak boleh fikir. Tak tentu fikirannya. Seperti apa? Seperti cermin jatuh ke baju. Piang. Remuk rendam hancur di situ. Piang. Hati sudah hancur. Episod 7 lah. Hati sudah hancur. Hati hancur. Dengan kekecewaan. Tak tahulah rangkap ke-8 kita baca 他要自杀了是不是？好像很 sad 这样啊。为什么这样 sad 的故事它放在那个你们读书的地方了 ？OK， 为什么他写到这样 sad 的东西呀？哎呦。OK， tak apa kita teruskan sebab peperiksaan mungkin keluar. Remuk dan rendam rasanya hati, lenaklah fikir budi pekerti. Jikalau kiranya hamba turuti, daripada hidup sebaiknya mati. Maksudnya apa? Sini dia kata remuk. Remuk. Mengenai 张词 remuk. Dan rendam hati. Remuk hati. Hati macam ini, remuk. Lenyaplah fikir budi pekerti. Sini sudah lenyap. Fikiran sudah lenyap. Jikalau kiranya hamba turuti. Kalau macam ini, jikalau macam ini, hati macam ini, fikiran macam ini, daripada hidup sebaiknya mati. 将去死更好啊。如果要将伤心去死更好. Kalau nak sedih macam ini, lebih baik pergi mati. Jadi saya sebenarnya tulis kalau kecewa, kalau sangat sedih atau kecewa, sangat sedih atau kecewa, lebih baik mati. 他是不是给 girlfriend 不要他了？可能就写到这样伤心的东西。OK， lebih baik mati. OK， jadi inilah sastra lah, sastra yang dia tulis. Saya tak begitu suka, tapi peperiksaan pun akan keluar lah. Tapi dari segi gaya bahasanya, saya rasa sangat mendalam daripada banyak perkataan-perkataan yang sangat tradisional dan perkataan-perkataan yang sangat kosakata yang sangat susah. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan, kita nak tahu apakah tema dan persoalannya. Jadi tunggu saya bagi tema dan persoalannya. Jadi dalam setiap syair atau pantun ada tema dan juga persoalan. Jadi kita lihat temanya apa. Temanya adalah adab dalam kehidupan seseorang. Okey, maksudnya main point. Main point dalam cerita ini adalah adab. Persoalan, sub point hay semua point, point-point yang lain. Persoalannya adalah kepentingan memiliki ilmu pengetahuan. Maksudnya kena ada ini mesti ada. Bukan suruh kamu mati. Maksudnya persoalannya apabila anda habis baca, dia kata ada ini sangat penting. Ada pengetahuan. Kekecewaan boleh merosakkan kehidupan. Sub point. Kalau kamu sedih sangat, maksudnya hidupan akan
Macam dia kata, ini hati, remuk, renyuk. Kebijaksanaan mengawal diri ketika bercinta. Saya pun dah rasa memang tentang bercinta. Kadang-kadang kalau girlfriend tak mau memang nak bunuh diri, tapi kita kena waras, kita kena fikir. Kalau perempuan tu tak suka, tak payah pergi bunuh diri. Betul tak? Perempuan tu tak suka, calm down. Move on. betul tak？你不可以逼他了嘛，你不要人家逼你嘛。一个人喜欢你，你不喜欢他啊，你不可以逼他嘛，不可以逼你嘛。谁的错？siapa yang salah？没有人的错。control， 要 self control， 想好好来。Tak payah seperti berita macam sini cakap pergi bunuh diri tak payah. Rational berfikir dalam berapa? Rational berfikir. Rational maksudnya 可以想好好来。Rational maksudnya juga boleh自杀. Maksudnya dia boleh berfikir. Berfikir dengan baik. Jadi dia ada masalah, ada benda yang sedih. Kita perlu berfikir dengan baik. Kalau tidak seperti apa yang syair ni cakap, Sini dia kata apa? Sini dia kata, lebih baik mati ya, 死更好啊，如果这样. Jadi ini adalah persoalannya. Again, sekali lagi, setiap orang mempunyai interpretasi yang berlainan sikit. Jadi mungkin ada lagi beberapa sini. Dan saya takkan pergi sana lah. Ini saya ambil daripada buku. Ada lagi beberapa yang kalau kamu baca buku berlainan, mungkin dia akan katakan topik yang berlainan. Jadi ada lagi soalan dekat sini. Jadi saya akan ajar sampai sini dan minggu depan kita akan sambung dengan soalan ni. Jadi saya akan ajar sampai sini. Saya cukuplah sebab topik ni memang amat sukar. Sukar maksudnya susah. Jadi saya ajar sampai sekadar ni. Kita akan jawab soalannya pada video seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.